Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Seronok beraya sambil berkongsi berita, namun perlu diingat, pastikan sumber berita yang anda sebar itu adalah sumber berita yang sahih. Pihak SKMM memberi amaran kepada orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat palsu menerusi SMS atau media sosial kerana ianya adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika dapati bersalah, mereka boleh disaman tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam 7 Syawal dan salam Malaysia Madani. Pastikan Sahih edisi Selasa, 16 April 2024 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan pihak yang bertanggungjawab membina kolam selam tempur di Kem Iskandar Mersing memberi penjelasan berhubung kelewatan pembinaan tersebut. Sultan Ibrahim yang juga Kolonel Komandan Grup Gerak Khas GGK bertitah kolam itu sepatutnya siap sepenuhnya pada Disember 2022. Namun sehingga kini masih dalam pembinaan. Sambungan itu yang di-Pertuan Agong menitahkan agar papan tanda berkenaan dipasang semula di tapak projek pembinaan. Majlis Pecah Tanah kolam berkenaan disempurnakan Sultan Ibrahim pada Mei 2018. Kolam selam tempur merupakan fasiliti yang amat diperlukan oleh anggota 21 GGK bagi meningkatkan kompetensi individu dan pasukan, khususnya dalam menangani ancaman dari domen maritim. Fasiliti itu juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti mock-up kapal, entry point bagi kemasukan melalui udara serta banyak lagi kemudahan asas sokongan operasi. Konflik Asia Barat hanya memberi kesan kecil terhadap ekonomi Malaysia. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keyakinan itu dinyatakan beliau selepas indeks menunjukkan pasaran di Bursa Malaysia hanya menurun sedikit yang mencerminkan trend serantau. Tambahnya, perkembangan semasa itu akan terus dipantau Kerajaan Madani dengan teliti serta mengambil langkah proaktif untuk memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan rakyat kekal terjamin. Dalam pada itu, sesi mesyuarat khas sidang Majlis Keselamatan Negara selama 2 hari berturut-turut bagi membincangkan situasi di Asia Barat telah mendesak rejim Zionis Israel agar tidak melakukan tindak balas yang boleh memburukkan lagi ketegangan. Dalam pada itu, Anwar berkata, kerajaan Iran telah memberi jaminan bahawa tindakan ke atas Israel dihentikan dan hanya akan bertindak semula sekiranya Israel kembali melakukan serangan biadab. Malaysia juga akan menghantar sumbangan terbaru sebanyak 100 kontena ke Gaza yang dijadual berlepas pada 27 April ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa memantau isu pergolakan di Asia Barat membabitkan Iran dan Israel menerusi Pejabat Education Malaysia EM di Jordan dan Dubai. KPT dalam kenyataan memaklumkan akan sentiasa berhubung dengan Kedutaan Besar Malaysia di Tehran, Iran dan Jordan. Selain itu, KPT juga akan berbincang dengan pihak berkaitan untuk tindakan lanjut termasuk keperluan membawa pulang pelajar dari negara terlibat. Bagaimanapun, rakyat Malaysia khususnya pelajar di negara berkenaan dinasihatkan untuk terus bertenang, sentiasa berwaspada dengan situasi semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Kementerian Dalam Negeri KDN memberi jaminan tahap keselamatan di semua pintu masuk negara berada pada tahap terkawal. Perkara itu susulan kejadian tembakan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 1 Terminal 1. Rakyat juga tidak perlu bimbang kerana agensi keselamatan termasuk pihak Polis Diraja Malaysia PDRM telah ditugaskan di semua lokasi bagi mempertingkatkan kawalan dan penguatkuasaan. Saya percaya PDRM sedang menangani isu ini dengan bersungguh-sungguh dan langkah-langkah sebagaimana diumumkan oleh Ketua Polis Negara, terutama sekali untuk meningkatkan tahap kawalan di pintu sepadan. Saya harap kita beri kepercayaan kepada
PTRM untuk mengenai isu ini. Isu ini bukan pertama, dah banyak kes-kes besar boleh ditangani dengan baik. Perbuatan provokasi kaum dan agama di media sosial perlu dihentikan bagi memastikan keharmonian dan ketenteraman awam terjaga. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang dalam satu kenyataan menekankan pihaknya sentiasa mengambil berat serta menggalakkan persefahaman masyarakat untuk mengamalkan fahaman masing-masing secara aman di negara ini. Pertemuan telah diadakan antara Kementerian Perpaduan Negara dan Wakil Malaysia Hindu Sanggam Malaysia bagi perbincangan dalam mencari penyelesaian terbaik mengenai isu berkaitan. Turut hadir Timbalan Menteri Perpaduan Negara, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara serta wakil-wakil daripada Hindu Sanggam Malaysia. Platform e-dagang Lazada diarahkan untuk memadam kandungan iklan dan penjualan produk gula-gula ginseng keluaran tempatan iaitu Kinggu Ginseng Candy yang dikesan mengandungi tadalafil. Hasil siasatan Program Keselamatan dan Kualiti Makanan PKKM juga mendapati label produk terbabit tidak mematuhi kehendak perlabelan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985 iaitu tiada nama dan alamat pengilang, pembungkus, pengedar, empunya hak untuk mengilang dan pengimport. Pengguna tadalafil tanpa pengawasan doktor boleh menyebabkan kesan kesihatan serius seperti pengurangan atau kehilangan penglihatan dan pendengaran, penurunan tekanan darah mendadak sehingga peringkat berbahaya dan kesan terhadap sistem kardiovaskular seperti strok dan serangan jantung. Justeru pihak KKM menyeru mana-mana peniaga termasuk peniaga dalam talian yang mempunyai stok produk berkenaan untuk menghentikan serta-merta penjualan produk berkaitan dan semua platform e-dagang serta media sosial diminta untuk menghentikan penyiaran kandungan iklan makanan itu serta-merta. Individu yang menyediakan atau menjual apa-apa makanan yang ada dalam atau padanya apa-apa bahan yang beracun, merosakkan atau selainnya memudaratkan kesihatan adalah suatu kesalahan bawah Seksyen 13 Akta Makanan 1983. Jika disabitkan kesalahan, mereka boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Ingat penonton, kita mestilah sentiasa berwaspada dengan taktik penipuan skema yang mencari peluang untuk mengaut keuntungan dengan tawaran yang tidak wujud. Semak dahulu sebelum bertindak. Sentiasa berwaspada terhadap penipuan firma klon. Bagaimana mereka beroperasi dengan cara menyamar sebagai wakil firma berlesen dengan menggunakan seakan-akan nama firma dan jenamanya. Mereka turut mempromosikan skim pelaburan palsu dengan pulangan luar biasa tinggi dan risiko yang rendah. Produk yang dipasarkan melalui Facebook, Telegram dan WhatsApp serta meminta bayaran pendahuluan dibuat ke dalam akaun individu. Sentiasalah juga berwaspada apabila menerima panggilan daripada nombor telefon yang tidak dikenali. Jangan rajin nak melayan walaupun anda sekarang ini berada kesunyian. Jangan risau, yang pastinya anda masih ada rakan dan saudara mara anda yang prihatin bersama dengan anda. Usah panik dan mempunyai panggilan tersebut. Dan jangan jadi mangsa skam. Sebaliknya, laporkan kepada pihak Polis Diraja Malaysia supaya tindakan segera dapat dilaksanakan atau rujuk terus kepada Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC di talian 997. Baik penonton, ada yang tuduh kerajaan sokong kartel beras. Tak pasti, jangan kongsi. Ayuh dapatkan pencurahan lanjut bersama pasukan Biar Betul. Tular kononnya Taikun Beras kaut untung lebih RM6 juta sehari melalui kegiatan tukar kampit beras tempatan kepada beras import. Seorang aktivis pembangkang yang memetik laporan sebuah media beri bayangan kononnya perbuatan terbabit dapat restu Putrajaya. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit tak berasas. Hakikatnya, tiada perkara seumpama berlaku. Ini kerana pemantauan rapi dan aktiviti penguatkuasaan yang kerap sentiasa dilaksana. Berita palsu berkenaan juga pernah dinafikan agensi kawal selia padi dan beras. Itu andaian daripada orang ramai lah mengatakan
benda tu berlaku. Sebenarnya tiada ada rasmi daripada mana-mana orang ramai. Even though walaupun yang buat TikTok, tetapi dia tidak buat aduan rasmi di mana kilang mana yang berlaku dan di lokasi mana yang berlaku. Henti sebar fitnah, tak perlu jaja cerita tak betul. Selain timbulkan kegusaran, ia juga adalah jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kita beralih pula ke segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan kepada anda poster ataupun hebahan untuk anda ketahui dan ikuti. Ayuh, kita teruskan ataupun kita mulakan untuk segmen yang terakhir ini iaitu program Bicara Naratif. Jangan lupa untuk saksikannya di saluran TV1 siaran serentak di saluran berita RTM. Apakah topik yang dibawa pada malam ini? Jangan lupa untuk saksikan topik yang dibawa adalah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS 2.0 bersama tetamu yang dirai iaitu Datuk Dr. Stanley Tan iaitu Pengarah Kanan Sektor Barang Kawalan dan Subsidi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bersama moderator anda Hafiz Dolson pada hari Selasa 16 April 2024 9 malam di saluran TV1 siaran serentak di saluran berita RTM. Dan untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Manakala untuk berinteraksi, anda boleh pergi ke Facebook Live dan juga TikTok Live Berita RTM. Beralih pula ke program Diari Rawat iaitu program DR Pemakanan Sihat di bulan Syawal bersama tamu yang dirai pada hari Rabu esok 17 April 2024 9 malam di saluran TV1 siaran serentak di saluran berita RTM. Untuk berinteraksi anda boleh pergi ke Facebook Live Berita RTM. Ini pula adalah Lensa IPT Gencatan Bahasa Rancu iaitu pada hari Jumaat 19 April 2024 9 malam di saluran TV1, saluran berita RTM, MyTV, RTM Klik dan juga Facebook Live Lensa IPT. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan saya untuk edisi Selasa sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari esok Rabu pada pukul 4.30 petang di saluran TV1 dan siaran serentak di saluran berita RTM. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.